Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Sarah Ismail dalam Buletin MBI edisi keempat 2023. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Saksikan paparan utama edisi kali ini. Liputan internet 5G bakal diperluas di Perak. MBI saran peniaga Bazar Ramadan di Ipoh sediakan menu rahmah. 50% premis makanan di Ipoh capai standard A. Daerah Kampar dan Batu Gajah kini dalam radar kerajaan negeri untuk menikmati liputan internet berkelajuan 5G selepas Bandaraya Ipoh. Esko Komunikasi Multimedia dan NGO Negeri Muhammad Azlan Hilmi berkata, inisiatif di bawah Greater Ipoh itu akan dipantau sebuah jawatan kuasa khas bagi memastikan pelaksanaan teknologi 5G di Perak berjalan lancar. Jelas beliau, setakat ini akses liputan internet 5G itu telah merangkumi 10 kawasan antaranya Pusat Bandar, Kelebang, Tambun, Canning Garden dan Pasir Putih. Oleh itu, di pihak kerajaan negeri kita memandang perkara ini perkara yang bagus dan kita akan bekerjasama lebih erat bersama dengan MBI seperti mana tadi, terutamanya dalam elemen-elemen iaitu melantik penyeras untuk pelaksanaan seluruh di Perak bagi perluasan 5G. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Taklimat 5G dan lawatan ke Pusat Operasi Bersepadu Ipoh IIOC di Pusat Transformasi Bandar UTC Ipoh Perak. Hadir sama dalam program berkenaan Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandra dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menggalakkan peniaga Bazar Ramadan di sekitar Ipoh menyediakan menu rahmah kepada orang ramai. Saranan yang disuarakan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin itu bagi membantu meringankan beban orang ramai terutamanya golongan B40. Menurut beliau, selain pelaksanaan menu rahmah, jualan makanan dengan harga lebih berpatutan juga perlu diperkenalkan. Yang ini memang kita galakkan. Sebelum ni pun kita maklumkan. Kita galakkan supaya bukan sekadar menu rahmah, kita galakkan harga tu lebih berpatutan. Dan kita juga akan bekerjasama dengan a few company macam Shopee semua tu supaya memudahkan orang datang. Sebab kita tahu market tu kalau orang nak tunggu orang datang takut orang sibuk. Kalau kita gunakan macam Shopee, macam Grab, dia lebih besar pasaran dia. Bila lebih besar pasaran dia, volume lebih tinggi jualan dia, mungkin dia boleh kurangkan harga jualan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pembukaan Cafe La La Land di Jalan Lasam di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi turut memaklumkan MBI akan membuka sebanyak 19 lokasi tapak Bazar Ramadan tahun ini dengan anggaran sebanyak 1,296 petak niaga. Sebanyak 50% daripada 6,000 premis makanan di sekitar Bandaraya Ipoh didapati mencapai standard A selepas pemeriksaan kebersihan dilakukan penguatkuasa Majlis Bandar Ipoh MBI. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata kerjasama daripada pengusaha premis makanan amat menggalakkan dan diharapkan peratusan yang memperoleh piawaian A dapat dipertingkatkan. Cuma kita harap ada kerjasama daripada semua pengusaha dan peniaga makanan. Kita nak pergi kalau boleh semuanya bertaraf standard A. Untuk makluman sekarang di Ipoh daripada yang kita tengok lebih kurang 6,000 premis, sekarang ni kita dah capai dekat 50%. So this year saya cuba minta dia orang upgrade kepada at least 90%. Tapi saya yakinlah kita boleh, peniaga-peniaga kita boleh. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ipoh. Jelas beliau lagi menerusi pemeriksaan yang dijalankan Januari lalu mendapati peniaga di sekitar Bandaraya Ipoh tidak mengalami sebarang masalah untuk mematuhi aspek kebersihan premis. Pengusaha kedai makanan di Ipoh boleh berdepan tindakan undang-undang termasuk diheret ke mahkamah sekiranya gagal memastikan kebersihan premis masing-masing berada pada tahap yang terbaik.
Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin berkata pihaknya perlu bersikap tegas dalam perkara itu sejajar dengan sasaran menuju Ipoh Bersih 2023 dan Tahun Melawat Ipoh 2023. Jelas beliau, bagi memastikan perkara tersebut dipatuhi, pasukan penguatkuasaan digerakkan setiap hari terutama di kawasan tumpuan pelancong. Kalau keperluan kita untuk bawa ke mahkamah pun kita akan buat. Ini kita perlu tegas. Ya? Ini untuk pastikan kita tak mahu kerana nila setitik rosak susu sebelahnya kata orang Melayu. Kerana ada satu kedai tu kotor, kemudian viral satu Malaysia, orang kata semua peniaga di Polo kotor. Wahala mungkin 1%, 2% saja. 90% lagi peniaga kita okey. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat penuh majlis bulan Januari di Dewan Mesyuarat MBI di Ipoh. Pada tahun lalu, sebanyak 5,882 premis makanan telah diperiksa melalui aktiviti pemeriksaan rutin harian. 429 kompaun berjumlah RM78,300 juga telah dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil Establishment Makanan Majlis Bandaraya Ipoh 2017 dan undang-undang lain yang berkaitan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menegaskan bahawa pihaknya itu tidak akan sesekali melindungi mana-mana pihak yang terlibat dengan gejala rasuah. Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak berkata, sebarang bentuk ketirisan wang awam yang disebabkan oleh perlakuan rasuah akan dihentikan serta-merta dan tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil. Menurutnya, perbuatan rasuah bukan sahaja dalam bentuk wang ringgit, malahan sebarang bentuk pemberian atau tajaan yang mendorong seseorang individu untuk melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi seperti yang diamanahkan kepada individu terbabit. Saya yakin sesungguhnya tidak kira walau apa jua agama, aktiviti rasuah amat keji dan dibenci. Manakala dari segi moral, perbuatan memberi dan menerima rasuah adalah perbuatan yang tidak berintegriti. Saya sentiasa berharap dan mendoakan agar kita semua dapat menjauhkan diri dari melakukan sebarang perlakuan rasuah selama mana kita bertugas di majlis ini. Beliau berkata demikian ketika berucap sewaktu program Bual Bicara Integriti bersama Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandra Eng di Dewan Azlan Shah MBI. Majlis Bandaraya Ipoh MBI melakar kejayaan apabila merangkul 2 kategori anugerah Diamond dalam Majlis Anugerah Bandar Rendah Karbon 2022. Dengan kejayaan itu, MBI sekaligus menjadi pihak berkuasa tempatan PBT tunggal di negeri Perak menerima pengiktirafan berkenaan di bawah inisiatif Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC. Penganjurannya bertujuan untuk meraih dan mengiktiraf hasil usaha dan komitmen tinggi yang diberikan oleh kerajaan negeri, PBT, badan-badan kerajaan dan organisasi swasta dalam melaksanakan inisiatif pengurangan pelepasan gas rumah kaca GHG di kawasan masing-masing menerusi program Cabaran Bandar Rendah Karbon 2030 Low Carbon Cities 2030 Challenge. Kejayaan yang dikecapi oleh MBI adalah berdasarkan kepada kategori anugerah 4 Diamond Recognition iaitu kategori Zon Bandar Rendah Karbon Kawasan Perancangan Pusat dan anugerah 5 Diamond kategori Rakan Kongsi Rendah Karbon Bangunan UTC Perak. Majlis penyampaian anugerah tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad di Kuala Lumpur. Pengarah Kanan Kewangan MBI, Puan Hajah Saidatul Akmal Jamaluddin selaku Wakil Datuk Bandar bersama Pengarah Perancangan Bandaraya TPR Tuan Haji Zainal Abdul Hamid telah menerima anugerah berkenaan sekaligus membawa pulang plak dan sijil penyertaan. La La Land Cafe yang mengetengahkan konsep kafe kontena menjadi tarikan baharu kepada penggemar gastronomi di Bandaraya Ipoh. Terletak di Jalan Lasam Ipoh, kafe kontena nyata memberi kelainan apabila menimbulkan suasana ceria pada warna-warni premis yang melambangkan kegembiraan. Pemilik kafe, Chung Chi Choi berkata, pihaknya telah membelanjakan hampir RM800,000 untuk pembangunan kafe berkenaan yang berkonsepkan restoran seperti di Amerika Syarikat. Oh, concept we start already around 1 tahun. Everything is me and my partner to design this building. We didn't look for any designer. We build it by ourselves. We employ people to come and cut all the holes, make all the doors. Everything is done by us.
Beliau ditemui pemberita pada majlis perasmian KIFI berkenaan yang disempurnakan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. La La Land KIFI yang boleh memuatkan sehingga 200 pelanggan itu beroperasi setiap hari bermula 11 pagi hingga 12 tengah malam. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi keempat. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.